Saya nak ajarkan kepada kalian satu chant yang mana orang Palestin bila mana mereka menggunakan chant ini, maksudnya mereka dah bersedia untuk membebaskan bumi Palestin, membebaskan Masjid Al-Aqsa dan mereka dah bersedia untuk korbankan nyawa mereka untuk perjuangan tersebut. Chant ni kita boleh ikut sama-sama. Al-Quds raihin syuhada bil malayin. Al-Quds raihin syuhada bil malayin. Al-Quds raihin syuhada bil malayin. Maksud dia, jom kita bersama-sama bergerak dan berarak ke arah Al-Quds dalam keadaan kita adalah para syuhada yang jutaan orang jumlahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadir Al-Nuri, berusia 36 tahun dan saya adalah CEO NGO Cinta Gaza Malaysia. Saya adalah penerima anugerah Nona Superhero Award. Saya berada di bumi Palestin sejak daripada tahun 2013 dan idea untuk menubuhkan Cinta Gaza Malaysia itu telah pun saya buat sebaik sahaja saya mengambil keputusan untuk belajar di sana sebagai pelajar di Universiti Islam Gaza dalam bidang syariah. Dan ketika itu memang saya meletakkan niat bahawa saya tidak boleh belajar semata-mata di universiti, tapi pada masa yang sama ada keperluan untuk juga memberikan khidmat khususnya kepada masyarakat yang berada di bumi Gaza, Palestin. Dan ketika itu memang dalam kapal terbang sebenarnya saya fikirkan nama untuk tubuhkan Persatuan Cinta Gaza Malaysia yang asalnya kita namakan sebagai From Gaza with Love. Saya rasa perjuangan saya dalam apa yang kita lakukan di bumi Palestin, pertama sekali kita bukanlah orang pertama yang berjuang. Kita berjuang mengikuti NGO-NGO yang lain yang telah lama berjuang sebelum daripada kita. Tetapi saya mula dikenali dalam kerja-kerja yang saya lakukan ini selepas hampir 10 tahun berada di sana. Dan perasaan itu memang satu perasaan yang sangat baik, sangat seronok. Bukan untuk kita tetapi untuk orang-orang Palestin itu sendiri, yang mana orang Palestin telah menjadi darah daging saya. Anak-anak saya separuh orang-orang Melayu Palestin. Dan kita sangat seronok bila orang Palestin kenal kita, kenal perjuangan kita, orang Malaysia pun kenal perjuangan kita, maka Palestin dapat dibantu dengan lebih baik. Sebenarnya Malaysia ni dikenali sebagai antara negara yang paling utama membantu Palestin, walaupun tak dari segi jumlah kewangan yang besar, tetapi mereka tahu bahawa sumbangan daripada rakyat Malaysia itu datang daripada orang-orang yang susah, orang-orang yang juga sebenarnya memerlukan, tetapi mereka sanggup berkorban bila kita sebut nama Palestin. Pengalaman dijual kerbau untuk Palestin, dijual motosikal untuk Palestin dan sebagainya. Mereka sangat menghargai Malaysia dan mereka merasakan bahawa orang-orang Malaysia adalah sebahagian daripada mereka. Dan itu pun kita rasai setelah tempoh yang panjang berada di bumi Palestin. Ayah saya memang dia seorang pakar dalam bidang sejarah Asia Barat. Dan Alhamdulillah memang mereka mendidik kami ini untuk membesar dalam keadaan suka memberi kepada orang lain. Mak saya sebenarnya pun seorang yang ada kelulusan masters di dalam bidang kesukarelawanan, psikologi kesukarelawanan. Jadi memang kami ini dibesarkan untuk memberi kepada orang. Kami memang ditrain ke arah itu. Mungkin ada orang kata kita membesar macam tu, tapi sebenarnya kami dilatih untuk bergerak ke arah itu. Kami pernah dilatih untuk masuk ke kampung-kampung, duduk bersama-sama dengan NGO selama 1 bulan. Selepas habis universiti, kami tidak dihantar ke tempat seperti kedai-kedai makan dan sebagainya untuk bekerja, tapi kami dihantar ke bengkel-bengkel kereta, bergelumang dengan masyarakat, merasai bagaimana orang susah untuk mendapatkan duit. Semua itu untuk melatih kami supaya bila kami berada di tempat orang memerlukan, maka kita punya otak automatik akan kata, oh kau kena buat sesuatu, kau kena bantu mereka di sini, kau kena berada bersama-sama dengan mereka. Jadi bila mana kami dicampakkan ke mana-mana sekalipun, kami tak ada masalah untuk berada bersama dengan mereka, bercampur dengan mereka dan cuba untuk menyelesaikan apa yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Saya adalah anak kedua daripada 8 orang adik-beradik, dan adik saya yang berada di bawah saya bernama Musa Nuwairi yang juga terlibat dalam kerja kesukarelawanan. Dia mengasaskan NGO yang nama dia Cinta Syria Malaysia. Dan ahli keluarga saya yang lain juga terlibat dalam kerja-kerja kemasyarakatan walaupun mereka tidak mengasaskan ataupun
melibatkan diri secara langsung di dalam NGO secara 100%, tetapi masa kosong mereka memang diisi dengan kerja-kerja kebajikan. Kami punya keluarga berkumpul bukan untuk berrehlah contohnya, ataupun untuk pergi ke mana-mana tempat untuk kata beriadah dan sebagainya, tetapi biasanya kami berkumpul tu dalam aktiviti banjir. Kita masuk ke dalam kampung membuat bantuan. Saya ingat semasa saya kecil, pengalaman yang paling saya ingat dengan ayah saya bila saya dibawa ke selatan Thailand untuk melihat keadaan tsunami di sana. Jadi itu adalah bentuk, orang kata, percutian keluarga kami berada ataupun berlaku dalam bentuk itu. Dan alhamdulillah kami seronok dengan keadaan itu sebenarnya. Saya rasa kalau orang tanya berkenaan dengan pengalaman yang saya lalui, orang menjangkakan saya akan cerita pengalaman kawasan sekeliling rumah kita dibom pada tahun 2014. Ketika itu setiap minit dibom, rumah kita bergoyang dan rasa macam nak roboh. Ataupun apa yang kita lalui pada tahun 2021, pengalaman nyawa berada di hujung tanduk banyak kali. Tetapi yang paling menyakitkan sebenarnya ialah yang berlaku pada tahun 2018. Bila mana ketika itu tidak berlaku peperangan, tetapi rakyat Gaza mereka berarak mendekati sempadan dalam apa yang disebut sebagai The Great Return March. Ketika itu saya berada bersama-sama dengan mereka dan pengalaman itu menyakitkan kerana di hadapan mata kita tangan-tangan terputus, kaki-kaki tercabut, isi perut terkeluar. Mereka yang mati syahid jumlahnya 60 orang pada 15 Mei 2018 itu sahaja. Dan ia menyakitkan sebab apa? Sebab mereka berarak ketika itu untuk mengingatkan kepada umat Islam dan juga masyarakat antarabangsa bahawa mereka masih lagi berada di dalam penjajahan. Sebab orang ingat bila tak ada perang mereka hidup dalam keadaan yang baik, tetapi sebenarnya mereka berada dalam keadaan yang lebih menyakitkan. Dan buktinya ialah pada tahun 2018 mereka terpaksa berarak mendekati sempadan supaya media sekali lagi menyuluh ke arah mereka dan mengingatkan orang ramai bahawa mereka sedang berada di dalam kesusahan ketika itu. Saya rasa ada dua pengalaman yang membuatkan saya bila teringat duduk seorang-seorang boleh menitiskan air mata. Yang pertama sekali ialah apa yang berlaku pada tahun 2016. Ketika itu saya baru saja berkahwin. Isteri saya mengandung 6 bulan, hampir 6 bulan ketika itu. Dan kami dalam perjalanan balik masuk ke dalam bumi Gaza. Ke dalam bumi Gaza. Bila kami sampai ke bumi Gaza, kita dapati pagar sempadan itu ditutup dan umat manusia ribuan orang beratur dan menunggu di hadapan pintu sempadan itu untuk masuk ke dalam bumi Gaza. Dan kita perlu melalui Mesir ketika itu. Mesir menghambat kami yang berada di situ seolah-olah kami ini haiwan ternakan. Dibenarkan seorang demi seorang masuk melalui pagar sempadan. Dan ketika itu orang berasak-asak untuk masuk tidak melalui pagar yang sama. Dan kami sekeluarga, termasuklah mak mertua saya dan juga anak-anak saya, masa itu kami masuk di bawah pagar, dan isteri saya dia sama-sama merangkak di bawah pagar dalam keadaan 6 bulan mengandung tersebut untuk masuk ke dalam kawasan pagar sempadan yang telah terlalu ramai orang nak masuk ketika itu. Bila mana kami sampai masuk dalam bumi Gaza, 2 minggu selepas itu saya mendapati tiba-tiba isteri saya meraung di hadapan bilik air dan saya dapati darah penuh ketika itu di dalam bilik air tersebut. Dan kita dapati ada cipisan-cipisan daging ketika itu. Maka bila tanya kepada doktor, rupanya isteri saya keguguran. Dan kali itu adalah sebenarnya kali pertama daripada 3 kali keguguran. Dan dia keguguran kerana kepenatan bila mana terpaksa melalui 2-3 hari perjalanan nak sampai ke Rafah. Kemudian terpaksa merangkak di bawah pagar untuk masuk ke dalam bumi Gaza. Dan saya rasa pengalaman itu juga pengalaman yang isteri saya ingat. Dan bila dia kenang, kita dapat rasa betapa kita dihina ketika itu. Kita tak rasa seperti kita manusia, kita dilayan seperti binatang. Dan itu adalah sesuatu yang duka citanya terpaksa dilalui oleh orang Gaza dengan sangat-sangat kerap. Dan yang keduanya yang saya rasakan boleh juga menitiskan air mata ialah apa yang sedang berlaku dalam perang pada tahun 2023 ini, di mana sesekali, setiap minggu sekali, setiap 2 minggu sekali, kawan-kawan saya yang ada akses kepada internet dia menghantar gambar anak-anak saya yang kecil. Dan mutakhir beberapa hari lepas dia orang hantar satu gambar anak saya sedang memegang roti, dan anak saya yang lain memaklumkan bahawa esok adalah kali terakhir kami dapat menguli roti kerana bekalan tepung yang ada di rumah telah pun habis. Jadi saya membayangkan anak saya tu, dia duduk dalam keadaan itu walaupun dia sepatutnya boleh berada di Malaysia, dia boleh hidup seperti anak-anak Malaysia, tetapi dia duduk di bumi Gaza, hidup dengan satu hari separuh roti saja yang boleh dia makan,
Dan wallahu alam pada bila-bila masa mungkin saya akan kehilangan anak-anak saya tersebut. Jadi bila saya fikirkan banyak sepatutnya yang boleh kita lakukan lebih daripada itu untuk kita membantu orang-orang Gaza ini, tetapi itulah kita berusaha dengan tahap keupayaan kita. Saya rasa di Gaza ni wanita dilatih untuk menjadi sekuat lelaki. Bila mana mereka melepaskan suami-suami mereka keluar daripada rumah, mereka akan sebut pada suami mereka, awhabtuka lillah. Maksudnya kami menghadiahkan engkau untuk perjuangan ini untuk Allah. Bila kau keluar, maksudnya aku tahu kau mungkin tak akan kembali lagi. Aku tahu bahawa mungkin akan terpaksa aku membesarkan anak-anak aku seorang diri, dan itu adalah sesuatu yang dia boleh terima sekiranya berlaku. Walaupun kadang-kadang kita nampak mereka menangis, itu adalah benda yang normal dan biasa untuk mereka. Tetapi saya berpengalaman mempunyai seorang isteri yang juga membesarkan 5 orang anak dalam keadaan dia seorang diri saja membesarkan anak-anak tersebut. Dan saya mengikuti perkembangan mereka ini sebelum daripada kita berkahwin lagi, sebab saya kenal dengan anak sulung saya Naim ni 3 tahun sebelum saya berkahwin dengan ibunya. Dan kita nampak bagaimana susahnya mereka mendapatkan pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka, bagaimana mereka terpaksa berlari daripada NGO ke NGO untuk mendapatkan sumbangan-sumbangan yang NGO kadang-kadang berikan, kadang-kadang putuskan. Dan kesabaran ini saya rasa adalah kesabaran yang berkali-kali ganda lebih besar dan lebih hebat daripada kesakitan dan kesusahan yang terpaksa dilalui oleh ibu-ibu biasa yang berada di luar daripada Palestin. Tetapi mungkin dengan kebiasaan itulah menjadikan mereka berjaya untuk melahirkan generasi-generasi baru pada hari ini yang boleh diharapkan untuk meneruskan perjuangan dan membebaskan bumi Palestin tersebut. Saya rasa ada 2 benda yang saya belajar daripada orang Palestin. Yang pertama sekali ialah dalam hidup ni, apa yang kita tak boleh kawal, maka kita kena tawakal. Itu yang diajarkan kepada saya. Maksudnya ketika ini contohnya, bila mana isteri saya dan juga anak-anak berada di bumi Palestin, saya berada di bumi Malaysia, jauh daripada mereka, tak boleh nak mendapatkan khabar daripada mereka dengan mudah. Benda itu adalah benda yang kita tak boleh kawal. Adakah mereka akan dimati, dibom pada bila-bila masa, itu adalah benda yang kita tak boleh kawal. Jadi bila kita tak boleh kawal, kita tawakal. Kita biarkan Allah menjaga mereka, kita teruskan dengan usaha kita, kita buat apa yang termampu untuk membantu mereka dan rakyat Palestin di tempat kita berada, dan kita fokuskan pada kerja yang ada di hadapan mata kita. Sebab ada orang ni kadang-kadang walaupun dia tak boleh kawal benda tu, tapi setiap hari dia nak tengok, dia nak baca, dia nak teliti gambar-gambar, nak tengok anak dia masih hidup lagi ataupun tidak, dan itu akan menyebabkan dia tidak boleh terus bekerja. Jadi orang Palestin dia ajar kalau tak boleh kawal, tawakal. Dan yang kedua ialah orang Palestin ni setiap benda yang dia dapat, setiap rezeki kecil yang Allah bagi, setiap nikmat kecil yang Allah bagi, semua dia disambut seolah-olah itu adalah nikmat yang paling besar di dalam hidup dia. Contohnya kalau kita ni, anak-anak kita dapat cemerlang SPM, kita seronok, kita sambut, mungkin kita bagi dia hadiah. Mereka ini kalau anak-anak dia lulus SPM, dia akan sambut tu seolah-olah dia buat majlis perkahwinan anaknya. Maksudnya dia menyambut dia begitu hebat, sebab setiap itulah yang memberikan mereka kekuatan untuk melangkah ke hari yang seterusnya. Jadi orang kata apa, benda-benda yang kecil dalam hidup kita ni kadang-kadang kita tak nampak dan kita tak hargai, tetapi mereka menghargai setiap detik mereka masih lagi bernyawa untuk mereka meneruskan kehidupan untuk hari yang seterusnya. Saya rasa bila kita sebut tentang perjuangan, kita kena faham bahawa setiap daripada kita adalah orang yang hebat, yang boleh melakukan sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar dalam hidup dia. Bila kita berpandangan bahawa kita adalah seorang yang sangat kecil, kita tak mampu untuk buat apa-apa, kita hanya memberi kesan kepada orang yang berada di sebelah kita, maka kita akan rasa dan bertindak, berfikir seolah-olah kita orang yang kecil. Tapi bila kita bayangkan bahawa kita adalah orang yang sangat hebat sebenarnya, yang boleh buat perubahan yang begitu banyak, yang kalau kita bersungguh-sungguh kita boleh dapatkan jutaan ringgit dana, kita boleh kumpul dan tarik ribuan orang untuk bersama-sama dengan kita boleh tubuhkan NGO yang bermula seorang diri, hari ini dah ada 50 orang yang bekerja bersama-sama, maka kita boleh pergi jauh. Dan mindset itu sebenarnya yang akan membentuk kita dan menjadikan kita sehebat orang-orang dulu yang dah berjuang sebelum daripada kita. Kalau kita baca tokoh-tokoh seperti Nabi Muhammad SAW, kita baca tentang Muhammad Al-Fatih, kita baca tentang Salahuddin Al-Ayyubi, mereka ini sejak daripada mereka kecil disuntik dalam minda mereka bahawa mereka adalah orang yang hebat. Kau akan buat benda yang hebat, kau akan buat benda yang besar. Dan bila kita disuntik dengan idea yang sama ada orang suntik ataupun kita terpaksa suntik dalam diri kita,
maka sebenarnya kita boleh melakukan perubahan yang sangat besar dalam kehidupan kita dan juga kehidupan orang lain. Jadi letakkan mindset tersebut, kalian adalah orang yang sangat hebat, kalian boleh buat benda-benda yang sangat-sangat luar biasa, dan ambil langkah pertama untuk bergerak ke arah itu. InsyaAllah kita akan bersama-sama dapat memartabatkan agama Islam, dapat memartabatkan bangsa kita, agama kita, dan seterusnya melindungi mereka yang dizalimi, yang memerlukan kita pada hari ini.